Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Apa khabar murid-murid? Cikgu harapkan kamu berada dalam keadaan yang sihat dan bersedia untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, saya Cikgu Mizat, Guru Bahasa Melayu tahun 3. Pada pagi ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita pada unit 2, iaitu kejayaan keluarga. Buku teks Bahasa Melayu jilid 1 muka surat 7. Baiklah murid-murid, objektif pengajaran dan pembelajaran. Di akhir sesi pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama, mendengar dan mengecam ayat majmuk yang disebut oleh guru berdasarkan teks. Yang kedua, murid-murid boleh menggunakan ayat majmuk untuk memberikan respon dengan betul. Baiklah, saya ulang. Di akhir sesi pembelajaran kita pada hari ini, yang pertamanya murid-murid dapat mendengar dan mengecam ayat majmuk yang disebut oleh guru berdasarkan teks dan menggunakan ayat majmuk untuk memberikan respon dengan betul. Baiklah murid-murid, sekarang murid-murid boleh lihat pada buku teks muka surat 7. Okey murid, kita tengok di sini. Apakah kemahiran yang ingin kita capai pada hari ini? Ialah yang pertama, kemahiran mendengar dan bertutur. Baik, aktiviti yang akan kita lakukan pada hari ini ialah aktiviti mendengar dan menjemput ayat majmuk. Baiklah murid-murid, terlebih dahulu kita ulang kaji tentang ayat majmuk. Apakah itu ayat majmuk? Baiklah murid-murid, apakah ayat majmuk? Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi 2 atau lebih ayat-ayat tunggal disambungkan oleh perkataan kata hubung. Saya ulang. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi 2 atau lebih ayat-ayat tunggal disambungkan oleh perkataan kata hubung. Contoh kata hubung: dan, atau, sambil, supaya, kerana, lalu, tetapi, untuk dan lain-lain. Hanya terdapat banyak lagi contoh kata hubung, tetapi hari ini saya ada kongsikan hanya 8 sahaja kata hubung, dan akan datang kita akan pelajari lagi kata hubung yang lain. Murid-murid, mari kita tengok contoh ayat majmuk. Okey, saya ulang balik. Ayat majmuk ialah ayat yang terdiri daripada 2 atau lebih ayat-ayat tunggal yang digabungkan menjadi satu ayat majmuk. Okey, kita lihat contoh 1. Ayat tunggal 1, Ali pergi ke sekolah. Ayat tunggal 2, Ahmad pergi ke sekolah. Okey, 2 ayat tunggal ini telah digabungkan menjadi satu ayat majmuk, iaitu Ali dan Ahmad pergi ke sekolah. Di sini telah digunakan perkataan dan sebagai kata hubung untuk menggabungkan ayat tunggal 1 dan ayat tunggal 2. Jika murid-murid lihat pada ayat tunggal 1, subjeknya ialah Ali dan predikatnya ialah pergi ke sekolah. Jadi pada ayat tunggal kedua, subjeknya ialah Ahmad dan predikatnya pergi ke sekolah. Jadi apabila digabungkan menjadi Ali dan Ahmad pergi ke sekolah, bermaksud subjeknya telah ada 2, iaitu Ali dan Ahmad. Manakala predikatnya ada satu saja, iaitu pergi ke sekolah. Baiklah. Contoh ayat tunggal yang kedua. Okey. Ayat tunggal 1,
kamu hendak makan nasi lemak. Ayat tunggal 2, kamu hendak makan roti canai. Digabungkan menjadi satu ayat majmuk, iaitu kamu hendak makan nasi lemak atau roti canai. Baiklah murid, di sini kata hubung yang digunakan ialah perkataan atau. Okey, tu yang ketiga. Ayat tunggal 1, Wani membaca buku. Okey, ayat tunggal 2, Wani mendengar radio. Telah digabungkan menjadi satu ayat majmuk, iaitu Wani membaca buku sambil mendengar radio. Jadi kata hubung yang digunakan iaitu perkataan sambil. Contoh 4, ayat tunggal 1, Siti menangis kesakitan. Ayat tunggal 2, Siti terjatuh basikal. Baiklah, dua ayat tunggal ini digabungkan menjadi satu ayat majmuk, iaitu Siti menangis kesakitan kerana dia terjatuh basikal. Kata hubung yang digunakan dalam ayat majmuk ini ialah kerana. Dalam ayat majmuk ini mengandungi satu subjek, iaitu subjeknya ialah Siti. Manakala mempunyai dua predikat, iaitu sebagai keterangan. Okey. Predikat yang pertama, keterangan yang pertama ialah menangis kesakitan. Keterangan yang kedua, predikat yang kedua ialah terjatuh basikal. Jadi bila digabungkan menjadi Siti menangis kesakitan kerana dia terjatuh basikal, maka ianya menjadi ayat majmuk. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan membaca petikan teks dan dialog perbualan ini bersama-sama, dan kita juga akan bersama-sama melengkapkan ruangan-ruangan kosong yang terdapat dalam dialog ini. Jadi untuk ruangan kosong ini kita akan membina ayat-ayat majmuk yang sesuai dengan dialog ini. Baiklah murid, mari kita baca bersama-sama. Kejayaan kita bersama. Tuan Haji Abdul Karim, Datuk Nabila seorang usahawan. Beliau mempunyai sebuah kedai borong beras di Besut, Terengganu. Wah, ramainya pelanggan Datuk. Ya Nabila, mereka datang untuk membeli beras. Bolehkah tempat kosong? Baik murid, cuba kita lihat apakah ayat yang sesuai untuk kita bina pada ruangan kosong ini. Jadi untuk itu kita perlu lihat kepada dialog ataupun jawapan balas pada perbualan Datuk, iaitu kita tengok kalian boleh membantu Datuk. Di sini pada dialog Datuk menggunakan perkataan kalian merujuk kepada Nabila dan Nasri. Jadi kita boleh bina ayat majmuk merujuk kepada Nabila dan abangnya. Jadi kita boleh bina, bolehkah Nabila dan abang membantu Datuk? Baik, kita teruskan murid pada dialog Datuk tadi. Kalian boleh membantu Datuk. Nabila hendak membantu ruangan kosong. Baik murid, sekarang kita tengok pada ruangan kosong yang kedua ini. Untuk membina jawapan pada ruangan kosong kedua ini, kita perlu melihat jawapan balas kepada dialog Nabila. Mari kita baca dialog pada dialog Nabila. Saya mahu membantu ibu melayan pelanggan.
Abang pula mahu membantu nenek di kaunter. Baiklah murid-murid. Jadi untuk melengkapkan ruangan kosong, kita boleh gunakan kita boleh melengkapkan jawapan ruangan kosong itu dengan jawapan Nabila hendak membantu ibu atau nenek. Seterusnya, tengok jawapan pada Nabila. Saya mahu membantu ibu melayan pelanggan. Abang pula mahu membantu nenek di kaunter. Baiklah, seterusnya kita akan tengok kepada dialog Datuk. Terima kasih. Ruangan tempat kosong. Jadi kita akan cuba melengkapkan untuk tempat kosong yang ketiga. Jadi kita perlu melihat kepada jawapan pada perbualan Nasri. Baik, kita baca pada perbualan Nasri. Sama-sama Datuk, kita satu keluarga mestilah saling membantu. Bermaksud Datuk mengucapkan terima kasih kepada Nasri, Nabila dan Nasri. Jadi kita boleh bina ayat di situ. Terima kasih Nabila dan Nasri kerana sudi membantu Datuk. Jadi Nasri pun jawab, sama-sama Datuk, kita satu keluarga mestilah saling membantu. Dan dialog terakhir, betul Nasri, kejayaan keluarga ialah kejayaan kita bersama. Baiklah murid-murid, kita telah pun berjaya melengkapkan ruangan-ruangan kosong pada perbualan ini dan juga membina 3 ayat majmuk. Baiklah murid-murid, sebagai rumusan untuk pelajaran hari ini, mari kita kenal pasti semula ayat-ayat majmuk yang telah kita pelajari dalam dialog perbualan sebentar tadi. Ayat yang pertama, ayat majmuk yang pertama, mereka datang untuk membeli beras. Kata hubung yang digunakan untuk ayat majmuk ini ialah perkataan untuk. Ayat majmuk yang kedua, bolehkah saya dan abang membantu Datuk? Kata hubung yang digunakan untuk ayat majmuk yang kedua ini ialah perkataan dan. Untuk ayat majmuk yang ketiga, Nabila hendak membantu ibu atau nenek. Kata hubung yang digunakan dalam ayat majmuk yang ketiga ini ialah perkataan atau. Untuk ayat majmuk yang keempat pula, terima kasih Nabila dan Nasri kerana sudi membantu Datuk. Jadi untuk ayat yang keempat ini, kata hubung yang digunakan ialah perkataan kerana. Baiklah murid-murid, diharapkan murid-murid dapat mendengar, mengecam dan memahami ayat majmuk yang telah kita pelajari pada hari ini. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.